Oke, dalam video kali ini, subtopik 8.22 yaitu tafsiran graf fungsi. Daripada fungsi yang telah dibina, kita boleh membuat tafsiran dan ramalan terhadap situasi yang berlaku atau akan berlaku mengikut hubungan yang diperoleh daripada pemboleh ubah. Oke, jadi kita akan tafsir graf tersebut. Oke, dan juga boleh membuat ramalan. Oke, tengok contoh 1. Raja di sebelah menunjukkan graf fungsi y sama dengan 2x tambah 2. Berdasarkan graf, tentukan A, nilai y apabila x sama dengan 2, dan B, nilai x apabila y sama dengan 4. Oke, perkara pertama kamu perlu buat adalah perhatikan soalannya nilai y apabila x sama dengan 2. Oke, maka kamu cari nilai x pada graf. Oke, di sini x sama dengan 2. Dan seterusnya, buat satu garisan lurus. Contoh kamu buat satu garisan lurus begini, sehingga menyentuh pada graf fungsi tersebut. Dan buat satu lagi garis melintang. Oke, buat garisan macam ini. Jadi kamu akan dapat, apabila nilai x 2, maka nilai y-nya yang sepadan ialah 6. Oke, maka kamu akan tulis jawapannya. Apabila x sama dengan 2, maka y sama dengan 6. Oke, seterusnya nilai x apabila y sama dengan 4. Oke, sama juga kamu buat satu garisan. Cari nilai y sama dengan 4. Oke, paksi y, perhatikan 4. Dan buat garisan melintang selari dengan paksi x. Selepas itu buat satu garis menegak yang selari dengan paksi y ke arah paksi x ini. Oke, buat macam ni. Oke, selepas itu kamu akan tengok pada paksi x nilainya adalah 1. Maka kamu boleh tulis jawapan kamu di sana. Y sama dengan 4, maka x sama dengan 1. Oke, selesai tafsiran graf fungsi untuk contoh yang pertama. Oke, sekarang tengok contoh 2. Raja di sebelah menunjukkan graf fungsi y sama dengan x kuasa 2 tolak 2. Berdasarkan graf, tentukan A, nilai y apabila x sama dengan 2. B, nilai-nilai x apabila y sama dengan 7. Oke, cara penyelesaiannya sama seperti yang cikgu sudah tunjukkan dalam contoh 1 tadi. Oke, sekarang mula-mula kamu perlu cari nilai pada paksi x dahulu. Oke, nilai pada paksi x yaitu x sama dengan 2. Oke, selepas kamu jumpa x sama dengan 2, buat satu garisan. Oke, buat garisan menegak selari dengan paksi y ini. Oke. Buat tegak sehingga menyentuh graf fungsi tersebut. Oke, selepas itu buat satu lagi garisan melintang. Maka penyelesaiannya ialah apabila x sama dengan 2, maka y sama dengan nilainya di sini juga 2. Oke, seterusnya nilai x apabila y sama dengan 7. Contoh y sama dengan 7 di sini dan buat garisan melintang. Oke, selepas itu buat garisan menegak pula sehingga ke paksi x. Kerana dia menyentuh dua bahagian pada graf tersebut, mesti buat dua-dua lah. Oke, maka kamu akan dapat jawapannya. Oke, pada graf perhatikan nilainya di sini ialah negatif 3. Oke, maka kamu tulis apabila y sama dengan 7, maka x ada dua nilai di sana. X sama dengan negatif 3 dan 3. Oke, contoh seterusnya adalah contoh penyelesaian masalah bagi graf fungsi. Oke, tengok contoh 14. Setiap hari Johan dan Erika menerima wang belanja dari bapa mereka. Mereka akan menyimpan sebahagian daripada wang belanja itu di dalam tabung. Graf di bawah menunjukkan jumlah wang RM yang telah disimpan mengikut bilangan hari. Graf berwarna purple ini adalah wang simpanan Johan. Manakala graf berwarna hijau ini pula graf simpanan Erika. Oke, berdasarkan graf, berapakah jumlah wang yang disimpan pada hari ke-20 di dalam tabung? Yang pertama Johan, yang kedua Erika. Oke, jadi kita selesaikan untuk Johan dahulu. Oke, perhatikan untuk Johan pada hari yang ke-20 buatkan satu garisan untuk hari yang ke-20. Hari yang ke-20 pada paksi X, garisan lurus ke atas. Oke, kemudian buat satu garisan melintang. Oke, untuk Johan
Pada hari ke-20 jumlah simpanannya ialah, perhatikan di graf tersebut, Rm80. Maka kamu tulis jawapannya untuk yang pertama, Johan sama dengan Rm80. Oke, yang kedua pula, Erika. Oke, untuk Erika sama juga pada hari yang ke-20, perhatikan, kemudian buat satu garisan melintang, selari dengan paksi X, dan kemudian kamu tengok nilainya di sana ialah 60. Maka simpanan Erika ialah pada hari yang ke-20 ialah Rm60. Oke, selesai soalan yang pertama. Soalan yang kedua pula, bilakah Wang Johan dan Erika mempunyai jumlah simpanan yang sama? Oke, jumlah simpanan yang sama maksudnya titik persilangan mereka ataupun kedudukan graf mereka berada pada kedudukan yang sama. Oke, maka kalau kamu perhatikan, kedua-dua graf tersebut bersilang pada kedudukan yang sama ialah pada hari ke-10. Dan jumlah wang tersebut adalah sebanyak Rm40. Oke, maka untuk B penyelesaiannya ialah Rm40. Oke, seterusnya untuk soalan C, bilakah simpanan Johan dan Erika mempunyai perbezaan sebanyak Rp30? Oke, maka kamu perlu perhatikan pada graf. Oke, di manakah yang menunjukkan wujud perbezaan sebanyak Rp30? Oke, jadi jika bagi contoh, perhatikan graf Johan, jumlah simpanannya Rp100 dan Erika jumlah simpanannya pada hari ke-25 sebanyak Rp70. Oke, perbezaan di sini, perbezaannya ialah 100 tolak dengan 70 sama dengan Rp30. Oke, kamu tengok pada graf, perbezaan tersebut adalah pada hari, gariskan ke bawah, oke, hari ke-25. Maka jawapannya hari ke-25. Oke, D. Bapa mereka berjanji akan memberikan hadiah kepada seorang daripada mereka yang mempunyai wang paling banyak selepas sebulan. Siapakah yang akan mendapat hadiah itu? Berikan justifikasi anda. Oke, justifikasi ini alasanlah ataupun bukti kenapa kamu menyatakan sedemikian. Oke, jadi pada hari yang ke-30, oke, buat satu garisan pada hari yang ke-30. Oke, kamu perhatikan untuk Erika dan juga Johan. Oke, untuk Erika, jumlah simpanannya ialah pada hari ke-30, jumlah simpanannya ialah Rp80. Manakala untuk Johan, jumlah simpanannya pada hari ke-30 ialah Rp120. Oke, maka yang akan mendapat hadiah daripada bapa mereka ialah Johan. Kerana Johan mempunyai simpanan yang paling tinggi, yaitu sebanyak Rm120.